Okey, saya teruskan untuk tajuk dokumen perniagaan. Okay, maklumat penting. Maklumat penting dalam dokumen perniagaan. Okey, tajuk diskaun niaga dan diskaun tunai. Okey, diskaun tunai maksud potongan sewaktu membayar hutang. Okey, contohnya dah sampai masa saya nak bayar dalam masa seminggu, saya pembayar. Okey, saya akan dapat diskaun pada masa tersebut berdasarkan syarat di sini. Syarat 10% 5 hari, 5% 10 hari. Jadi kalau saya nak potongan 10%, saya kena bayar 5 hari daripada tarikh 3 Jun. Okey. Jadi kira lah 3, 4, 5, 6, 7. Maknanya 7 Jun. 7 Jun saya dah kena bayar untuk dapat 10%. Okey, kalau saya terlepas tarikh, lupa nak bayar, dalam masa 10 hari, saya hanya dapat 5% saja. Fungsinya, diskaun tunai ini menggalakkan penghutang membayar dengan segera. Macam mana kita nak kira diskaun ni? Okay, untuk potongan 10%, sekira membayar dalam masa 5 hari, iaitu 3 Jun hingga 7 Jun lah. Okay. Ambil nilai 14,400, awak darab 10%, awak dapat 1440. Okay, 14,400 tolak 1440, awak akan dapat 12,960. Inilah jumlah yang perlu dibayar. Jumlah diskaun yang ni, 1440. Jumlah yang perlu bayar, 12,960. Okay, jika dia bayar dalam masa 10 hari, dia akan dapat 5%. Jadi, awak tengok, 14,400 darab 5%, awak akan dapat kurang daripada 1440, maknanya separuh lah. Okey, awak bagi 2 lah, awak kira tekan kalkulator. Jadi, itu nilai diskaun, awak tolak jumlah dengan nilai diskaun tadi, awak akan dapat 13,680. Awak bandingkan 5% dengan 10%. Ada beza banyak. Jadi sebagai pembeli, kita akan, kalau boleh kita nak dapat diskaun yang banyak. Itu mendatangkan keuntungan. Okey, kalau bil tunai pula, apakah yang perlu kita tahu? Apakah maklumat penting dia? Okay. Kalau bila kita dapat bil tunai, bermakna urus niaga secara tunai. Maksudnya di sini, pemborong kasut SB telah menjual barang kepada Gaya Kaki Enterprise secara tunai. Ini tak ada hutang. Terus bayar. Bayar dengan apa? Dia bayar dengan cek. Okay. Gaya Kaki tadi adalah bayar dengan cek kepada pemborong kasut SB. Ini bukan cek pemborong kasut SB. Ini cek Gaya Kaki. Okay. Gaya Kaki yang bayar. Apakah nama dokumen? Bil tunai. Okay. Bil tunai ataupun nama lain jualan tunai. Apakah fungsi dia? Urus niaga belian atau jualan secara tunai menggunakan cek. Okey. Berapakah jumlah urus niaga secara tunai? 4,500. Siapakah pembeli? Okey, siapa pembayar? Penjual. Pemborong kasut SB. Okey. Apakah nama dokumen ini? Kita tengok tajuk kat tengah ni, resit rasmi. Apakah fungsi? Fungsinya membuat sesuatu pembayaran dengan tunai atau cek. Maksudnya di sini, pemborong kasut SB akan keluarkan resit kepada pembeli, pembayar. Siapa pembayar dia? Gaya Kaki Enterprise. Kenapa? Bayar hutang dia yang bernombor 01001. Dapat diskaun 100 sebab mungkin dia bayar dalam tempoh. Jadi dah sepatutnya hutang Gaya Kaki ialah 1,100. Tapi bayar 1,000 sahaja kerana 100 tu ialah diskaun. Bayar dengan apa? Dengan cek. Siapa yang buat pembayaran? Siapa yang menerima pembayaran? Mengapa resit ini dikeluarkan? Menjelaskan invoice. Berapakah jumlah?
Apakah yang dimasukkan diskaun RM100? Diskaun tunai, potongan kerana menjelaskan hutang. Okey. Sekarang dokumen keratan cek. Kalau macam ni keratan cek. Dalam buku awak pun ada. Sila rujuk. Okey, tarikh sekian. Penerima cek ni ialah Cik Abu. Kenapa? Kerana sewa kedai. Berapakah jumlah yang sepatutnya kita rekod? 10,000, 300, 9,700. Berapakah nombor cek? Nombor cek kena ingat dia ada 6 angka. Apakah nama? Keratan cek. Apakah fungsi? Membuat suatu pembayaran menggunakan cek. Fungsinya kerana membayar sewa kedai. Siapa penerima cek? Encik Abu. Mengapa cek ini dikeluarkan? Kerana sewa kedai. Berapakah jumlah? RM300 saja. Cek ini ya. Kalau tanya jumlah berapa? RM300. Maklumat penting dalam voucher pembayaran. Ni gaya kaki buat bayar voucher kepada pemborong kasut ni. Kerana dia telah menjelaskan invoice RM500 dengan cek BCB 8765. Apakah nama dokumen? Macam biasa. Membuat suatu pembayaran menggunakan tunai ataupun cek. Kenapa? Okey, menjelaskan invoice. Berapakah jumlah? RM500. Okey, ini makluman debit. Okey, makluman debit ni ialah yang berkaitan dengan bank. Maknanya di sini kita ada akaun bank. Gaya kaki di sini mempunyai akaun bank, bank cantik. Jadi bank cantik ni akan memberitahu gaya kaki bahawa akaunnya telah didebitkan. Bila sebut debit dalam bank ni maksudnya duit di bank berkurang. Sebab apa? Sebab gaya kaki telah membeli buku cek. Jadi pihak bank akan tolak duit dalam akaun bank dia RM15. Okey, apakah nama? Dia soalan macam tu. Apakah fungsi? Memberitahu bahawa pihak bank telah mendebitkan wang dari akaun peniaga. Berapakah jumlah? Okey, makluman kredit pula untuk memberitahu duit peniaga telah bertambah. Duit peniaga dalam akaun bank telah bertambah. Jadi bank juga yang kirimkan kepada peniaga. Kenapa duitnya bertambah? Kerana faedah simpanan. Bila kita nyimpan duit di bank, setiap bulan kita akan dapat faedah akaun simpanan. Okey, apakah nama dokumen? Makluman kredit. Apakah fungsi? Memberitahu bahawa pihak bank telah mengkreditkan atau memasukkan wang ke dalam akaun peniaga. Okey, berapakah jumlah? 219. Ini yang ni, no, ini salah. Ini sepatutnya RM219 sahaja. Okey, memo. Seterusnya, memo ni juga penting dalam perniagaan untuk memberitahu peringatan kepada pekerja-pekerja kita. Contohnya gaya kaki telah memberi ingatan kepada kerani di bawahnya bahawa dia telah memasukkan kenderaan persendirian ke dalam perniagaan bernilai RM3,000. Apakah fungsi? Itu dia fungsi dia. Peringatan telah dibuat oleh peniaga kepada perniagaannya. Ini juga perlu memo untuk kalau kita ambil barang dalam perniagaan untuk penggunaan keluarga, kita tulis kena rekod sebagai ambilan, kita guna memo. Okey, kalau ambil barang untuk promosi, kita juga kena guna memo. Okey, seterusnya invoice. Maklumat penting dalam invoice. Apakah nama dokumen? Invoice. Apakah fungsi? Mengurus niaga jualan secara kredit. Bila sebut invoice, ingat urus niaga secara kredit. Secara hutang. RM14,400. Jumlahnya. Siapa pembeli dia? Gaya kaki enterprise. Siapa penjualnya? Pemborong kasut SB. Apakah maksud diskaun niaga? Apa maksud diskaun niaga tadi? Potongan harga semasa membeli. Masa kita buat belian tu walaupun belum bayar, kita dah dapat diskaun sebab kita membeli dengan banyak. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan diskaun 10% 5 hari? Itu ialah diskaun tunai Apakah maksud 5% 10 hari? Diskaun tunai juga. Semua diskaun tunai.
Iaitu kalau 5%, potongan sebanyak 5% diberi sekiranya dalam masa 10 hari buat pembayaran dibuat. Okey, nota debit pula untuk menambah jumlah hutang pembeli. Maksudnya kalau terkurang nilai dalam invoice, pembekal akan hantar nota debit sebagai peringatan bahawa hutangnya telah bertambah. Sebab sebelum ni dia terkurang nilai, jadi kena tambah nilai dia. 4,500. Kenapa hutang pembeli perlu ditambah? Kenapa hutang pembeli perlu ditambah? Jumlah dalam invoice terkurang nilai. Siapa pembeli dia? Gaya kaki Enterprise. Okay, nota kredit pula bertentangan dengan nota debit. Nota debit untuk menambah hutang, nota kredit untuk mengurangkan hutang pembeli. Kenapa? Okay, tengok di sini. Contoh dekat sini dia tulis butuhnya kasut kulit tulen rosak. Maksudnya kita perlu mengurangkan hutang bila dia pulangkan barang. Okay, mengurangkan jumlah hutang pembeli. Berapakah jumlah pengurangan hutang? 450. Kenapa? Kerana pembeli memulangkan barang rosak. Siapa pembeli? Gaya kaki Enterprise. Okay. Ini borang tunai masuk ni ialah pembeli, peniaga menyimpan duit ke bank. Duit yang dia bawa dapat hari-hari tu beribu-ribu dia bawa ke bank disimpan. Okay. Ini kena isi borang tunai masuk. Apakah nama dokumen ini? Borang tunai masuk. Apakah fungsi? Memindahkan wang dari tunai ke bank. Maksudnya kita duit disimpan di mana? Di kedai tu kita bawa ke bank. Kita panggil kontra. Ingat kita panggil kontra. Memindahkan wang dari tunai atau pejabat ke bank. Berapakah jumlah? 425. Okey, seterusnya bil air. Bil air ke, bil elektrik, bil telefon ke, itu semua ialah yang kita perlu buat pembayaran apabila kita menggunakan bil-bil tersebut. Ini siapa yang mengeluarkan? Syarikat Air Johor. Berapakah jumlah? Okey. Seterusnya dokumen bukan sumber. Ini ialah yang berkaitan dengan dokumen yang kita dapat daripada pihak pembekal tapi tak perlu untuk direkod lah. Ini hanya sebagai ingatan. Contohnya penyata akaun ni dikeluarkan oleh pembekal pemborong kasut kepada Gaya Kaki Enterprise sebagai ingatan bahawa Gaya Kaki Enterprise masih mempunyai hutang 3950 pada akhir bulan Jun. Okay, sebagai ingatan. Dan dihantar pada akhir bulan. Penyata bank juga ialah peringatan daripada pihak bank untuk memberitahu bahawa penyimpan akaun berhubung baki awal bulan dan akhir bulan. Penyataan wang debit dan wang keluar, wang kredit dan wang masuk. Jadi ini hanya sebagai maklumat saja dan tidak perlu direkod. Jadi bila contohnya saya ada dapat penyata bank, jadi saya tahu duit saya sekarang pada akhirnya saya ada 6,940 sahaja. Sebelum ni ada 8,000 lebih. Tapi bila banyak debit daripada kredit, awak nampak? Bila kredit lebih banyak, maknanya dia akan menyebabkan pengurangan. Kalau kredit banyak, duit akan bertambah. Okey, itu maksud dia ini. Jadi bila debit banyak, kita tolak lah. Okey, baki 8790 tolak 1250, ada yang tambah. Ni. Kita akan tolak. Lalas dapatlah 6940. Jadi tugas awak seterusnya ialah menjawab soalan struktur. Buku surat. Dalam buku baru beli ni, buku surat 38, 39. Awak lengkapkan di situ saja, tulis tarikh 38, 39, 40. Okey, awak cuba buat. Ada masalah, tanya cikgu. Okey, terima kasih.